Alright, total mark semua adalah 40 markah. Betul 40, 10, 20, 32, 40 markah. Ini adalah hasil difference between kriptografi dan apa dia punya idea yang paling mudah. Okay, arts of science to secure the secret information lah. Okay, ataupun information lah. Okay, to hide the secure informations. Okay, private, confidential ataupun confidential to awak tulis terima lah. So this is adalah art science to break reality system. Okay. For goal ataupun iaitu confidential, authentication, data integrity. Okay, confidential. Sudah bagi dia punya apa dia punya penerangan dekat dalam notes yang saya bagi. Jadi saya tak nak tengok macam mana ni. Ada yang tak dapat, ada daripada 6 markah, ada yang dapat 2 markah sebab kadang-kadang kita dia bagi jawapan betul, analisis salah. Lepas tu confidential apa semua dia penerangan tak betul tapi dia tulis bagi saya dia bagi 1 markah atau 2 markah. Okey, ikut saya punya rasa apalah mood baik saya bagilah, tak ada mood tak baik saya tak bagilah. Bagi penerangan jadi setiap satu adalah 1 markah. Right. Pergi kepada question 2. So the following integral, okay, 839 x plus 3630 y equal to GCD. Okay, jadi apa yang kita nak solve kita gunakan Euclidean algorithm. Baik, misalnya. Dan satu kelas. Jadi inilah cara kita nak buat. Guna 839 60209. Yang kita akan bawa ke bawah ni ke depan. Right. Plus 3 9. Dan benda ni sepatutnya boleh buat dah. Okey, 3 1 2. Okey, jadi kebanyakan ramai yang confuse dekat belah sini. Kan? 3. Sebab dia punya multiple dia punya multiple value dah 69. Jadi kebanyakannya tulis 69 kat dalam, 3 dekat luar. Jadi dah salah dekat situ. Sepatutnya 69 kat luar, 3 dekat dalam. Okey. Buat macam ni. Ini jawapan ni saya dah repair pada stay kan. Dah repair kat. Ya. Okey, jadi lepas tu kita review ini. Itu dia. 1.32. Okey. 1.3. 4.09 kita bawa. Lepas tu kita ganti plate ke ni. Jadi baik ikut sunnah macam ni lah. Okey, yang depan, yang dalam ni, yang besar dekat depan, yang kecil di belakang. So tak bercampur. Jadi apa yang saya buat ini sesusun itulah. Okey, di mana saya letak 209 dah masuk 9, so 209 yang depan. Lepas tu yang kecil belakang. Lepas tu masuk substitute 3 ni dapat kosong. Kita ambil yang depan belakang kecil. Dan awak X sama dengan 1 dengan Y sama dengan 91. Okey, yang ini hasilnya tak ada masalah besar sangat lah. Saya nak tapi tanya, ada yang kenapa yang dekat yang ketiga dari bawah tu kenapa dia jadi 21? Kenapa dia bukan 211? Okey, yang ini saya kata tadi, saya patutnya ada salah. Patutnya jawapan dia lain. Patutnya 211, saya tak ambil salah nombor. Patutnya memang 200 lebih. Okey, saya dah kata tadi, yang ni saya lupa dekat handwriting, jadi ni salah. Okey, jawapan dia negatif 211 dekat sini, tak salah.
dua tu Y benda lain. 281 je. Y dia. 281 Y dia. Ha. Okay. Kalau tengok betul-betul test dah return, jadi awak check balik. Jawapan dia yang itulah saya bagi. Okay. Right. Sepatutnya ini tak ada sebab ini dah betul di part awak dah dah tengok pun mana masa part 4 lagi. Adalah bersamaan serentak. Okey, bersamaan serentak pun ada yang tak boleh buat, saya tak tahu pasal apa. Nampak mod 23 terus dah lost, apa nak buat. Jadi betul lah, ialah A dah single, so tolak je. Dapatlah negatif 7, B mod 23. Since negatif 7 adalah loop daripada finite field 23, so kita tambah lah. Negatif 7 mod 23 dapat dengan jadi 16 dia akan dapat sini kalau kita arrange balik okay. Jadi awak carilah inverse dia dah guna calculator saja seperti awak perlu tahu, tak banyak mana pun. Okay. Jadi awak akan dapat bersama dengan 13. Jadi tak perlu guna Euclidean algorithm. Kalau nak guna pun tak ada masalah. Tapi benda tu tak dikira markah pun sebab nombor kecil. Besar, yes, kita, misal kata kita guna RSA adalah nombor yang besar, jadi kita gunakan Euclidean algorithm dan dia bagi markah. Tapi yang kecil-kecil ni kita boleh congak-congak je lah, tak bersama mana pun. Okay, so A sama dengan 11. Sepatutnya saya tak ada masalah untuk soalan ya. Ini soalan 1, soalan 2 sepatutnya dapat markah penuh. Ada yang buat soalan 2. Yang ini pun tergantung confuse yang saya kata tadi, yang 69 itu. Okay, 69 3 kat depan, 69 habis kat situ. Okay, yang satu lagi ini adalah yang Chinese theorem. Okay, Chinese theorem. Okay, total markah 10 markah. 10 markah. Sepatutnya awak definekan dia daripada keluarkan nilai adalah 6, 13, 7, 13, 11, 13. Jadi first, you kena darab yang modnya dia adalah 147. 147, N2, N23. Daripada mana? Di mana bagi dengan 7, bagi 13, bagi 17. Kalau confused, kalau malas, bagi 13 dan 17 boleh. 7 darab 17, 19, 7 darab 13, 1. Sebenarnya pun boleh daripada 147 dia. 1 dengan 7. Jawapan dia tetap sama. Tapi saya lebih suka darab je lah. Tak kisah mana-mana. 1. Dan dia adalah M3. M3. 22. Ini pula ini adalah patutnya M1. 4 markah dekat sini. Method 1, semua sama method, dan jawapan dia 3 markah. Macam itulah. Adalah kita mencarikan nilai value N, iaitu daripada kita dapat M1 kita dapat N iaitu 22, 1, 7. Kita akan cari. Okey. 109 dapat 7, 1, dapatlah 6, jadi 3. Jadi saya tak tahu kenapa nombor lain, nombor N dengan N, saya tak tahu guna apa. Jadi banyaklah markah hilang dekat sini. Ada yang tak tahu ada yang jawapan ya. Okey. Dan X dia, nilai dia adalah yang kita tadi 157 alamat dia. M1 21 darab 6 darabkan dengan N1 dia 2. Okey, 21 6 6 1 2 7 sampai 3. Okey, dan dapat mod adalah 657 sepatutnya. Okey, 657 tapi soalan minta just by 1000.
Jadi kurang 157 dan 7 mod 1 sebab lain iaitu awak tahu awak akan dapat 2 tambah lagi dapat 3, 7, 4, 5. Okey, dapat dah 57, dia tinggal kat situ tolak 1. Okey, dapatlah 9 markah dekat situ. Banyak ramai dapat ya, tapi dia apa dia kata 1000. Okey, jadi tinggal 3, 7, 4, 5. Right. For dia ada 5 soalan ni kan. Okey, tak banyak apa soalan dia. Okay, solve the congruent below. Okay, jadi yang ini ramai yang buang masa dekat sini. Okay, first mula-mula tak ada yang setengah orang dia tidak menyelesaikan nilai dahulu. Okay, nampak ada 5, 5, 7, 7. So mari kita simplify dulu. Ada yang tidak. Mula-mula terus dia buat menulah exponential. Pertama. Okay, dia cari 1. 5. Screen sharing has ended. Ya. Yeah. Putus pula. Dengar kita selesai ya? Dengar. Tapi yang tadi tu hilang. Hilang. Putus lagi. Semalam FYP pun problem dia. LI. LI. Okay. Right. Jadi itu yang benda pertama, ada student tak ringkaskan dulu, tak simplifykan. So the truth buat exponential. Jadi dia dah buang masa dekat situ. Jadi sepatutnya ringkaskan 5, 3, 5. Jadi 5 ni kalau awak tengok sebelah kanan dia ada 5 dan 7. 5, 7, 25. Ini 75 juga. So you pecahkan 35 ini. Jadi akan dapat 5 dan 7. Jadi maksudnya 5 kosong 2 tinggal 7. Jadi 5 kosong 2 21 tinggal 5 kosong 42 7 dan 21. Dia akan dapat 5 kosong 1 2 3 dan 7 1 2 3. Dan dapat X congruent to 5 kosong 81 dan 7 kosong 102. Jadi dan juga ada yang ni dah sifat ada sini automatik buat modular exponential juga. Melihat apa ciri-ciri nombor yang diberi. Di pada kalau awak tengok GCD di sini 26 dengan 5 ada 1. Dengan 7 boleh. Jadi ramai tak guna Illustrator. Jadi dia dah give up, dia buat sikit sepuluh je lah, give up dia tinggalkan. Habis. Jadi sepakat fee 26 sampai 11. Jadi kita tahu 581 adalah 5,084 per 53 iaitu 84 12 7 kali 12. Okey. 5 12 iaitu kalau 5 sama dengan 7 84 tapi lepas tu dapat dengan 5 3 di bawah 7 sempurna jadi yang ini 5 tak jadi 1 awak akan dapat 2,6 per 5,3 dan yang ini terus gunakan kalkulator 25 per 21 iaitu 7,6 dapat 25 mod kan 5,3 dapat 21 first dia inverse dapat okey sebab tu dia 5 markah okey right pendek je cerita dia. Jadi kalau awak tahu dia property series dia, so benda ni tak jauh tak panjang mana pun dia punya
jalan kerja dia. Tapi sebabkan awak nampak dia adalah index, you gonna fikir modular exponential. Tapi padahal kita boleh memudahkan dia lagi. Okay, guna cara yang lain. Sama dengan soalan nombor 2. Soalan 2 adalah 47. Itu nilai yang kalau awak cek untuk buat power 5102 dalam masa 10 minit ke 20 minit. Kalau awak gunakan modular exponential. Give up buat benda soalan ni. Okay. Dan dia tak tengok pun. 36 adalah dia adalah GCD sama dengan 1, iaitu primitif punya, saya tak ingat dia panggil dia. Dia tahu GCD dia sama dengan. Di sini kita gunakan tak buat gunakan seluruh teorem. Jadi bergagah jugalah dia menggunakan exponential algorithm. Okay, modular exponential. Gagah jugalah habis satu muka surat, padahal pendek je pun. Jadi kalau awak tengok soalan, saya katakan ni, dalam test, dalam final, dia kuasa merepek besar 5102, 1000 lebih. Jadi kalau dia besar, dia ada satu benda yang lain yang awak kena fikir, dia ada satu benda yang paling lebih mudah. Tengok ciri-ciri nombor dulu. Depan 40 dengan senang. GCD sama dengan 1. Paling kurang kan kalau mod dia belakang untuk dalam prime number, depan dia ada GCD sama 1. Okey, Fermat's theorem, Euler's theorem. Fermat's adalah asal daripada Euler's. Jadi kalau awak dapat Euler's dan GCD sama dengan 1, 3 dengan 4 ni, depan belakang 1, maka kita boleh guna Euler's theorem. Tak perlu kita guna modular exponential. Jadi kalau awak gunakan, dapatlah 306, cari V 306. Dapat dengan 96. So, siapa nak kuasa 50 kuasa 14. Awak hanya kira untuk 47 kuasa 14 sahaja. Okay. Alright. Daripada sini, barulah awak nak guna modular exponential sebab dah terlalu kecil. Okay. Ini terlalu kecil daripada 0, 6. Jadi, awak dapat sampai 4 kuasa 47 kuasa 8. Dan dapatlah ini 2, 6, 9. Okay, jadi soalan jelas untuk 10 yang buat jawab ataupun dia dapat markah penuh tapi jalan cerita dia panjang dekat sini. Okay. Sir. Ya. Kan yang 306 kan guna format Euler V tu. Lepas tu dapat, kalau saya buat 51 kali 3 kali 2, salah ke? 51 kali 3 kali 2? Dekat V tu. Dapat 306 juga. Cuma berapa? 51 3 2. 3 kali 2. Ini? Okay. But Euler V functions. Euler V function mengatakan ni kita kena gunakan prime factorization, iaitu pecahan factorization menggunakan prime number. 5 bukan prime number. Nampak nombor ganjil tapi bukan prime number. Sebab 516, jadi dia bukan prime number. Jadi 51 yang tak boleh gunalah untuk cari V function. Sebab nombor 1 kita boleh bagi apa? 1 17. Jadi 17. Jadi tak gunakan 50. Okey. Okay, 51 bukan prime number. Alright. Okay. Ada apa lagi? Sedap. Okay, soalan nombor 5. Soalan terakhir. Habis cepat ini. Ingatkan sampai pukul 1. Tak habis assignment. Assignment tutorial untuk
DS dengan satu lagi apa tak share ni kot. Patutnya saya dah share, lupa pula share. Nanti saya share lah untuk awak buat. Okay, question number 5. Okay, determine the value of V function below. Okay, habis. Untuk soalan pertama pun dah habis ramainya. Okay, sebab ingat idea untuk kita gunakan factorization iaitu 35 adalah composite number, bukannya prime number, iaitu kita 77 bersama bukannya prime number, dia adalah daripada 17. Okey, yang inilah 5 dan 7 dan 7 darab 11. Lepas tu kita combinekan dulu. Jadi yang sama-sama, jadi 5 kosong 2 5 dapat 5 kosong 3 7 kosong 2 11. Okey, baru kita awak asingkan, iaitu 5 tolak 5 1 7 7 1 tak boleh, salah. Combinekan semua dia prime factors dan dapat dalam bentuk ini. Okey, dapat bentuk ini, baru awak gunakan rules ini. Jadi awak dapat 42. Kalau awak confused nak guna cara begini, awak gunakan guna cara yang V itu 1 over N. 1 minus, saya tak 5, 5. Inilah saya buat file sebelah hujung. And 1 minus pun boleh sama, pun boleh. Kalau misalnya kata tak, ada juga 503 tolak 502 dapat 5. Ada. Kat sini. 702 tolak dengan 7 dapat 7 dah. Ada macam tu. Jangan congak sesuka hati, tak boleh. 702 tolak dengan 7. So, wah, hebat betul cara anda belajar setelah 7 tolak 7 42 lari jauh. Tak sama 7. Maka habis dekat sini. Untuk ini saya highlightkan untuk okey. Ramai tak dapat menunjukkan dalam bentuk begitu. Yang ketiga iaitu awak kena pecahkan. Yang ketiga adalah not nombor besar, prime number atau tidak. Yang ini test untuk yang pertama ni test untuk dapatkan prime factorization. Yang ada. Jadi ada yang buat siang kuasa 3 tolak siang 3 kuasa 2. Habis, selesai kat situ. Jadi ini adalah bukan prime number. Kalau tak confirm prime number tidak, Google. Dan test saya tak kata tak boleh Google tidak. Open book pun saya tak nampak pun awak buka buku tidak. Boleh. Jadi dapat ni 30. Jadi 3 kuasa 3 iaitu 3 dan 31 kuasa 3. Baru awak akan 51894 kosong. Okey. Yang ini macam sama salah satu dengan nombor 3, tapi nombor 1 ni cenderung kepada untuk dapatkan indeks. Yang kelima ni bagaimana kita nak guna apply prime factorization. Okey. Terdapat 3 kuasa 2, 5, 7 kuasa 2, 8. Okey. Jadi daripada 5 soalan saya boleh buang markah. Ada soalan 5, 2, 5, 4, 10 markah, 10 markah, 16 markah, 16 markah. Ini kebanyakan nombor 3 dapat buat. Nombor 2
Nombor 2 soalan nombor 2 saya apa buat. Confuse saya soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni saya tengok markah kat sini. Okey. Dan soalan nombor 1 yang popular yang tak dapat markah. Yang soalan nombor 1 ni. 1. Jadi daripada 40 kebanyakan kekurangan markah dalam 16 markah. 16 markah total jadi average dalam 24 ke 30 markah. Okey. Yang dapatlah. Jadi apa average markah apa untuk test ni dalam 24 hingga 30 markah per 40. Okey. Jadi okey, itu saja untuk test. Besok kita akan tengok sambung untuk SA. Okey, sebab dah habis DS, kita masuk RSA dahulu. Okey, jadi sebab dah masuk RSA, minggu depan kita akan buat test kedua pada hari Khamis. Okey, yang melibatkan untuk chapter 2, classical cryptography. Kita masukkan dengan perfect secrecy dengan DES. Okey, jadi minggu depan hari Khamis pukul 12 sampai pukul 1 ataupun awak tak ada kelas pukul 11 pagi, kita boleh mula daripada 11.30 sampai pukul 1 kalau nak. Okay, kalau semua angkat tangan, okay, tak ada masalah. Hari Khamis 10 pukul 12 tak ada kelas, kita boleh mula test pukul 11.30. Respon, saya ambil test pukul 12 lah. 1 jam je. Jadi chapter 2 chapter 2 iaitu classical cryptography daripada shift cipher sampai Virginia, perfect secrecy sampai ke Huffman code dengan DS. Jadi itu yang kedua minggu hadapan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa tanya? Tak ada. Okey, jadi make sure prepare untuk test yang kedua. Sebab kita hanya ada 3 test 1, test 2, test 3. Lupa nak beritahu, quiz misalnya kita test 1 ni total memang 40 markah. Tapi dia akan dipecahkan kepada 2 bahagian masuk dalam penilaian dalam UiTM. Untuk soalan 2 dia adalah yang berapa test tak ingat. Test 1 adalah berapa persen lah? 10 tak sampai 10. Dia kata 10 lah mungkin. Gitu. Akan pecah kepada 2. Begitulah. Weighted tiap test satu test 2 test 3 tak sama tau. Okey, yang paling banyak adalah weightage pada test yang kedua. Jadi tolong skor untuk test yang kedua. Okey, jadi kalau dah kata weightage 2% maksudnya dah kecil lah. Sepatutnya 2% penuh, mungkin dah kurang. Okay. Saya tak tahu, ini UiTM punya sistem, saya tak tahu. Saya ikut je. Jadi markah ada yang kot awak dapat 40, saya kata awak dapat 36 markah ke 30 markah per 40. Tapi masa kiraan mungkin lebih rendah. Mungkin 30 jadi 27, 28. Macam tu. Ataupun mungkin 30 mungkin lebih tinggi sebab weightage dia tak sama. Okey. Ada apa nak tanya? Kita masuk RSA, kriptografi dengan digital signature. Kalau sempat, kita akan masuk kepada elliptic curve kriptografi. Okey. Jadi, kriptografi jadi key establishment protocol selepas elliptic curve kriptografi. Kita tak akan berjela-jela dalam RSA dengan elliptic curve kriptografi lah. Cuma macam mana kita nak RSA, macam mana encrypt, decrypt, lepas tu digital signature macam punya proses pula. Elliptic curve kita buat nak checkpoint, addition law. Begitulah, kita tak akan masuk application di dalam mana-mana kriptografi sebab dia akan jadi panjang dan bawa masa lah. Jadi saya tak nak masuk. Tak ada?
Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tamatkan kita punya kelas pada hari ini. Kita jumpa pada esok, insyaAllah. Okay? Right, Assalamualaikum. Salam, thank you sir.